38 spesies marin dilindungi di Malaysia. Kesalahan memancing, mengganggu, mengusik, menangkap, membunuh, mengambil, memiliki, menjual, membeli, mengekspor atau mengangkut spesies ikan dilindungi boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Jika mana-mana spesies penyu atau ikan yang terancam ditangkap dengan tidak sengaja, jika masih hidup perlu dengan segera dilepaskan semula ke laut. Jika telah mati, penangkapan itu perlu dilaporkan kepada pegawai perikanan untuk dilepaskan mengikut arahannya. Apakah jenis hidupan marin yang dilindungi itu? Nombor 1. Dugong. Dugong merupakan satu-satunya hidupan marin jenis mamalia herbivore yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan seperti rumput laut. Dugong memakan rumput laut sebanyak 40 kg sehari dan boleh mencapai berat 500 kg apabila dewasa dan hidup sehingga 70 tahun. Dugong diancam kepupusan karena menjadi mangsa pukat nelayan tanpa sengaja. Selain itu, dugong juga dijadikan sumber makanan dan ubat oleh pengamal ubat tradisional. Tahukah anda pada tahun 2016 di Malaysia hanya terdapat lebih kurang 100 ekor dugong sahaja? Dianggarkan hanya tinggal 40 hingga 50 ekor di Johor dan 20 hingga 30 ekor masing-masing di Sabah dan juga Sarawak. Nombor 2. Porpoise ambu. Porpoise ambu juga dikenali sebagai lumba-lumba ambu. Ia tidak mempunyai sirip belakang dan tidak bermunjung. Ia boleh membesar sehingga 2 meter dengan berat 72 kg. Makanan utama porpoise ambu ialah ikan kecil, udang dan sotong. Ianya boleh beranak seekor selepas 11 bulan mengandung. Jangka hayatnya dianggarkan 33 tahun. Tahukah anda porpoise ambu popular dengan kebolehannya berdiri dengan ekor berada di bawah? Nombor 3. Paus burdos. Paus burdos juga dikenali sebagai paus tropika. Paus ini mempunyai 3 bentuk rebung di atas kepala yang tidak terdapat pada paus lain. Paus ini boleh membesar sehingga 15 meter dengan berat 40 tan. Makanan utama paus burdos ialah ikan udang plankton yang tidak mempunyai gigi. Jangka hayatnya dianggarkan 100 hingga 200 tahun. Tahukah anda, nama paus ini diambil sempena nama lelaki dari Norway bernama Johan Bruder? Nombor 4. Paus Hay. Paus C merupakan paus ketiga terbesar dalam keluarga paus. Paus ini berwarna biru, gelap kelabu terang di bagian bawah. Paus ini membesar sehingga 20 meter dengan berat 45 tan. Makanan utama paus C ialah ikan, udang, dan zooplankton yang melahirkan anak sekali dalam 2 hingga 3 tahun. Jangka hayatnya dianggarkan 65 tahun. Tahukah anda paus C meneguk sejumlah air dengan membuka mulut dengan besar untuk menangkap makanannya? Nombor 5. Paus biru. Paus biru merupakan hewan yang paling besar yang masih hidup. Paus ini boleh membesar sehingga 30 meter dan berat 200 tan. Makanan utama paus biru ialah ikan dan udang grill. Jangka hayatnya dianggarkan 100 tahun. Tahukah anda paus biru boleh mendengar suara paus lain sehingga 2 km jauhnya? Suara paus biru merupakan suara hewan yang paling kuat di dunia. Berat lidah paus biru seperti berat seekor gajah dewasa. Nomor 6. Paus fin. Paus fin merupakan hewan kedua paling besar yang masih hidup selepas paus biru. Paus ini mempunyai sirip kecil di bagian punggungnya. Paus fin boleh membesar sehingga 26 meter dengan berat 80 tan. Makanan utama paus fin ialah ikan kecil dan krill. Ianya mencari makanan dengan membuka mulut yang membentuk seperti jaring untuk memerangkap makanan. Tahukah anda paus fin merupakan yang paling laju dalam keluarga paus? Nomor 7. Paus Ming-yi. Paus Ming-yi merupakan paus kedua paling kecil dalam keluarga ikan paus selepas paus pygmy. Paus ini boleh membesar sehingga 11 meter dengan berat 9 tan. Ianya boleh hidup sehingga 60 tahun. Paus Ming-yi mempunyai warna badan hitam, kelabu, dan putih. Warna putih ini melingkari badannya pada bagian sirip depan. Tahukah anda nama paus Ming-yi diambil dari sempena nama lelaki dari Norway bernama Minche yang menyangka ianya paus biru. Nomor 8. Paus Humpback.
Paus humpback mendapat namanya sempena kehadiran bonggol di sirip belakangnya. Ciri-ciri ini tidak terdapat pada paus lain. Paus ini membesar sehingga 19 meter dengan berat 40 tan. Paus humpback sering menjadi kegemaran teritip untuk bertelur pada kulitnya. Sekaligus, kulit paus ini kelihatan seperti berbiji-biji. Paus ini boleh hidup sehingga 80 tahun. Tahukah Anda, paus humpback tidak mempunyai gigi? Nomor 9. Paus pygmy sperm. Paus pygmy sperm mempunyai raut wajah yang sedih. Paus ini tidak mempunyai lubang di atas kepalanya seperti paus biru. Paus ini boleh membesar sehingga 3,5 meter dengan berat 450 kg. Paus pygmy sperm memakan ikan dan sotong, tetapi paus ini hanya mempunyai gigi pada rahang bawahnya, manakala rahang atasnya tidak mempunyai gigi. Tahukah Anda paus pygmy sperm mengeluarkan dawat untuk melindungi diri daripada musuh jika terasa dirinya terancam? 10. Paus sperm. Paus sperm mendapat namanya sempena cecair yang terkumpul di jambul kepalanya. Paus ini boleh membesar sehingga 16 meter dengan berat 41 tan. Paus ini boleh hidup sehingga 80 tahun. Paus sperm memakan ikan dan sotong. Paus ini hanya mempunyai gigi pada rahang bawah, manakala rahang atasnya mempunyai lubang soket untuk menyimpan gigi bawahnya. Tahukah Anda paus sperm mempunyai size otak yang paling besar antara semua hewan yang terdapat di muka bumi ini? 11. Paus sirip pendek. Paus sirip pendek mempunyai kembar yang bernama paus sirip panjang. Paus sirip panjang mempunyai tompok putih di sekitar siripnya. Paus sirip pendek tidak mempunyai tompok putih. Paus sirip pendek boleh membesar sehingga 7 meter dengan berat 3 tan. Paus ini boleh hidup hingga 60 tahun. Paus ini memakan ikan dan sotong. Tahukah Anda paus ini mempunyai satu pemimpin dalam satu kawanan paus? Nomor 12. Paus hitam. Paus hitam atau paus killer whale mendapat namanya sempena dari persamaan rangka kepalanya dengan killer whale. Nama paus hitam pula sempena warna kulitnya yang hitam dan sedikit kelabu. Paus hitam boleh membesar sehingga 6 meter dengan berat 1,3 tan. Paus ini boleh hidup hingga 65 tahun. Paus ini memakan ikan dan sotong. Tahukah Anda, paus hitam mempunyai 44 biji gigi yang tajam pada rahang dan atas bawah? 13. Paus pembunuh. Paus pembunuh adalah satu predator yang sangat kuat di dunia. Paus pembunuh bukanlah sejenis ikan ataupun paus. Ianya adalah lumba-lumba yang bijak dan mahir pemburu mangsa. Paus pembunuh ini memakan hampir semua hidupan laut marin seperti dugong paus, penyu, hiu, anjing laut, singa laut, burung laut, penguin, dan juga beruang kutub jika ada kesempatan. Tahukah Anda, paus pembunuh tidak mempunyai deret bau tetapi mempunyai deret pendengaran yang sangat tajam? Nomor 14. Lumba-lumba putih. Lumba-lumba putih juga dikenali sebagai Chinese White Dolphin. Dolphin ini berwarna kelabu ketika kecil dan berwarna putih atau merah jambu ketika dewasa. Lumba-lumba putih ini boleh membesar sehingga 3,5 meter dan boleh mencapai berat 230 kg. Dolphin ini boleh hidup hingga 40 tahun dengan memakan ikan. Tahukah Anda, lumba-lumba putih ini berubah warna mengikut keadaan geografi di mana ia berada ketika itu? Nomor 15. Lumba-lumba riso. Lumba-lumba riso mempunyai banyak parut di badan. Parut ini terjadi karena dolphin ini kehilangan banyak pigmen kulit ketika proses penyembuhan luka berlaku. Lumba-lumba riso boleh membesar sehingga 4 meter dan boleh mencapai berat 400 kg. Dolphin ini boleh hidup sehingga 35 tahun. Tahukah Anda, lumba-lumba riso dinamakan sempena lelaki Prancis bernama Anthony Riso? Nomor 16. Lumba-lumba biasa. Lumba-lumba biasa mendapat namanya karena dolphin jenis ini boleh dilihat berada di seluruh perairan laut di dunia. Dolphin ini berenang dalam 20 hingga 30 ekor kawanan. Lumba-lumba biasa boleh membesar sehingga 25 meter dan boleh mencapai berat 200 kg. Dolphin ini boleh hidup sehingga 35 tahun. Tahukah Anda, lumba-lumba biasa merupakan satu-satunya dolphin yang mempunyai 3 warna, yaitu hitam, putih, dan kuning pada jalur badannya? Nomor 17. Lumba-lumba bottlenose.
Lumba-lumba bottlenose mendapat namanya karena mempunyai paruh. Dolphin ini juga sangat mahir berenang dengan kelajuan 30 km sejam dan menyelam sedalam 200 meter ke bawah. Lumba-lumba bottlenose boleh membesar sehingga 4 meter dan boleh mencapai berat 509 kg. Dolphin ini boleh hidup sehingga 60 tahun. Tahukah Anda, lumba-lumba bottlenose mempunyai raut wajah sentiasa tersenyum karena bentuk lekuk pada mulutnya? Nombor 18. Lumba-lumba preser. Lumba-lumba preser juga dikenali sebagai lumba-lumba Sarawak. Dolphin ini mendapat namanya sempena lelaki British Prancis Preser. Dolphin ini berwarna biru kelabu di atas dan putih di bagian bawahnya. Lumba-lumba preser boleh membesar sehingga 2,5 meter dan boleh mencapai berat 200 kg. Dolphin ini boleh hidup sehingga 18 tahun. Tahukah Anda, umur lumba-lumba preser boleh ditentukan dengan kehilangan garis hitam pada badannya? Nomor 19. Lumba-lumba moncong panjang. Lumba-lumba moncong panjang juga dikenali sebagai spina dolphin. Dolphin ini mempunyai moncong yang panjang berwarna hitam dan di ujungnya berwarna putih. Lumba-lumba spina boleh membesar sehingga 2,2 meter dan boleh mencapai berat 95 kg. Dolphin ini boleh hidup sehingga 20 tahun. Tahukah Anda, dolphin spina suka berpusing di atas permukaan air? Nomor 20. Lumba-lumba episode. Lumba-lumba episode merupakan dolphin yang terdapat di perairan Sarawak. Dolphin ini merupakan spesies yang boleh beralih dari air masin kepada air tawar. Lumba-lumba episode boleh membesar sehingga 2,7 meter dan boleh mencapai berat 181 kg. Dolphin ini boleh hidup sehingga 20 tahun. Tahukah Anda, dolphin episode ini sering meludah air sejauh 1,5 meter untuk menarik perhatian ikan untuk dijadikan makanannya? Nomor 21. U-Paus. U-Paus bukanlah sejenis paus tetapi sejenis ikan hiu. Gabungan dua nama ini terjadi karena ikan hiu ini mempunyai beberapa ciri mamalia paus, yaitu bersaiz besar dan memakan plankton. U-Paus boleh membesar sehingga 18 meter dan boleh mencapai berat 20 tan. Hiu ini boleh hidup sehingga 100 tahun. Tahukah Anda, tompok putih ini unik pada setiap ikan U-Paus? Nomor 22. Penyu lipas. Penyu lipas ialah penyu yang terkecil di antara 4 jenis penyu yang terdapat di Malaysia. Ianya boleh membesar sehingga 6 hingga 6,5 cm dengan berat di antara 35 hingga 50 kg. Warna badannya adalah coklat dan bahagian bawahnya berwarna putih. Musim bertelurnya adalah daripada Mac hingga Jun dan menghasilkan purata telur 100 biji setiap kali bertelur. Tahukah Anda, penyu lipas sering memakan plastik yang dibuang ke laut kerana menyangka ianya sotong? Nomor 23. Penyu belimbing. Penyu belimbing ialah penyu yang terbesar di antara 4 jenis penyu yang terdapat di Malaysia. Ianya boleh membesar sehingga 1,8 dengan berat di antara 272 kg hingga 680 kg. Penyu belimbing mendapat namanya kerana bentuk badannya seperti buah belimbing. Warna badannya ialah hitam dan bergaris putih. Penyu belimbing boleh bertelur 5 kali setahun. Tahukah Anda, penyu belimbing betina memerlukan suasana sunyi, bersih dan gelap untuk bertelur di pesisir pantai? Nomor 24. Penyu kara. Penyu kara juga dikenali sebagai penyu sisik. Mulut penyu ini berbentuk paruh burung elang. Ianya boleh membesar sehingga 3 kaki dengan berat di antara 35 hingga 75 kg. Makanan utama penyu kara ialah karang lembut dan obor-obor laut yang boleh bertelur sehingga 130 biji. Tahukah Anda, cengkerang penyu kara boleh berubah warna mengikut suhu air? Nomor 25. Penyu agar. Penyu agar juga dikenal sebagai penyu hijau. Kaki sirip penyu ini berbentuk seperti bendayung. Ianya boleh membesar sehingga 1 meter dengan berat 136 kg dan jangka hayatnya mencapai 80 tahun. Makanan utama penyu agar ialah rumpai laut kerana ianya merupakan penyu jenis herbivore. Penyu agar merupakan satu-satunya penyu yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Ia boleh bertelur sehingga 100 biji. Tahukah Anda, nama penyu ini terbit daripada lemak berwarna hijau yang boleh dijumpai di bawah karapasnya? Nomor 26. Pari gergaji rawak.
Pari gergaji rawak merupakan ikan yang terbesar dalam keluarga Sawfish, mampu mencapai 8 meter dan berat 700 kg, jangka hayatnya sehingga 50 tahun. Pari gergaji rawak mempunyai barisan gigi yang panjang dan banyak, hidup di kedalaman 70 meter. Tahukah Anda, kepanjangan barisan gigi ikan ini menghampiri kepanjangan separuh dari badannya? Nomor 27, hiu gergaji. Ikan hiu gergaji mampu mencapai panjang 7,5 meter dengan berat 600 kg. Ianya melahirkan anak 1 hingga 15 ekor setiap 2 tahun. Jangka hayatnya dianggarkan sehingga 30 tahun. Ikan hiu gergaji mempunyai kedudukan mulut dan insang sama seperti ikan pari, sehingga ada yang menggelar ikan hiu pari. Tahukah Anda, gergaji yang terdapat pada ikan hiu ini merupakan barisan gigi yang digunakan untuk memburu mangsanya? Nomor 28, pari gergaji jarang. Pari gergaji jarang merupakan ikan yang boleh hidup dalam air masin dan air tawar, mampu mencapai 4,7 meter dan mempunyai anak 6 hingga 23 ekor setiap tahun. Anggaran jangka hayatnya 9 hingga 27 tahun. Pari gergaji jarang mempunyai sepasang 25 gigi di kiri dan kanan, badannya berwarna hitam di atas dan putih di bawahnya. Tahukah Anda, pari gergaji jarang ini menjadi mangsa kepada ikan hiu walaupun bentuk badannya sama, namun dua spesies ini adalah berbeza. Nomor 29, kima gergasi. Kima gergasi merupakan sejenis kerang yang terbesar dan unik di dasar laut. Size kerang ini mampu mencecah sehingga 1,5 meter dan 200 kg bersamaan dengan berat seekor dewasa. Kima gergasi mempunyai jangka hayat melebihi 100 tahun. Terdapat kima gergasi yang menghasilkan mutiara lauzu di perairan Filipina. Tahukah Anda, kima gergasi sering diburu untuk kegunahan bahan gantian hiasan seperti anting-anting, mutiara, dan hiasan pada lilin? Nomor 30, kima besar. Kima besar merupakan sejenis kerang yang unik di dasar laut. Size kerang ini mencecah sehingga 35 cm dengan berat 60 kg. Kima besar mempunyai warna yang sangat cantik dan unik. Warna seperti biru menyala, hijau neon, dan multicolor membuatkan kima besar ini sangat mahal dan dijadikan hiasan akuarium. Tahukah Anda, kima besar mempunyai daya tahan penghalang sinaran UV matahari agar kekal menjadi cantik dan unik di dasar lautan? Nomor 31, kima boring. Kima boring merupakan sejenis kerang yang unik di dasar laut. Size kerang ini mencecah sehingga 15 cm dan paling kecil dalam keluarga Tridacna. Kima boring mempunyai warna yang sangat cantik dan unik seperti kima besar. Warna seperti biru menyala, hijau neon, coklat, dan mata membuatkan kima boring ini dijadikan hiasan akuarium. Tahukah Anda, kaum palau mahir mencari kima boring di dasar laut tanpa bantuan pernapasan karena mereka mempunyai kemahiran berenang dan menyelam sejak dari kecil? Nomor 32, kima sisik. Kima sisik merupakan sejenis kerang yang unik di dasar laut. Size kerang ini mencecah sehingga 40 cm dan mempunyai cengkerang yang unik seperti sisik. Kima sisik mempunyai multicolor yang cantik, membuatkannya sering dijadi hiasan akuarium. Kerangnya juga dijadikan hiasan tempat letak habuk rokok. Tahukah Anda, penggemar makanan kima sisik mentah hanya meletakkan garam atau mengeringkannya sebelum makan isinya? Nomor 33, ikan hiu tanduk. Ikan hiu tanduk merupakan hiu kedua terbesar dalam keluarga hammerhead selepas hiu tukul. Ianya boleh mencapai panjang sehingga 5 meter dan berat 84 kg. Ianya boleh hidup sehingga 20 tahun. Nomor 34, ikan hiu tukul. Ikan hiu tukul merupakan yang paling besar dalam keluarga hammerhead. Ianya mencapai panjang sehingga 6,1 meter dan berat 450 kg. Ianya boleh hidup sehingga 44 tahun. Ikan hiu biasanya menghampiri penyelam bukan untuk menyerang, tetapi mempunyai sikap ingin tahu yang tinggi terhadap keadaan sekelilingnya. Nomor 35, ikan hiu bengkok. Ikan hiu bengkok adalah yang paling kecil dalam keluarga hammerhead. Ianya mencapai 1,9 meter dan boleh hidup sehingga 21 tahun. Hiu ini berwarna coklat kelabu dan berbadan kecil dan langsing. Nomor 36, hiu sirip putih besar.
Ikan hiu ini mencapai panjang 4 meter dan berat 92 kg. Ianya boleh menghidup sehingga 25 tahun. Badannya berwarna coklat kelabu dan mempunyai sirip berwarna putih di puncaknya. Nomor 37. Pari paus. Ikan pari paus merupakan pari yang paling besar di dunia. Ianya mencapai panjang 7 meter dan berat 3 tan. Pari ini berwarna hitam dan putih. Ianya mempunyai corak berbentuk T di belakangnya. Nomor 38. Pari paus mulut putih. Pari paus mulut putih merupakan pari kedua terbesar selepas pari paus. Ianya mencapai panjang 5,5 meter dan berat 1,3 tan. Badannya berwarna hitam dan putih serta mempunyai corak berbentuk Y di belakangnya. Berikut merupakan senarai spesies haiwan marin terancam di Malaysia. Jika anda rasa video ini bermanfaat, sila tekan subscribe, lonceng dan like. Anda juga dialu-alukan untuk memberi pandangan anda di ruangan komen di bawah. Sebagai pemancing ataupun nelayan, marilah kita sama-sama menjaga spesies terancam ini daripada terpupus untuk generasi yang akan datang.